Okey. Baik. Untuk perluasan kuasa British di Singapura. So, kita nak lihat tentang perluasan kuasa British dan kita dah lihat tentang sedikit latar belakang berkaitan dengan Singapura. So, hari ini kita nak teruskan dengan Singapura. Are you ready? Semua dah sedia? Dah sedia belum? Kita nak tahu dah sedia ke belum? Nak dengar cerita Singapura pula ni. Belum. Alright. Okey, Roy kata dah. Okey, yang lain-lain? Nuhat kata belum. Mana yang lain ni? Okey, dah sedia. Kita dah lihat ke Pulau Pinang. Sekarang ni kita nak lihat pula apa yang berlaku di Singapura. Okey, jom kita tengok Okey, baik. Kita nak lihat dengan Singapura. Hari tu kita dah lihat tentang persaingan kuasa di antara British dengan Belanda. Satu ketika dahulu kita dah belajar bahawa berkaitan dengan Singapura ini di mana kita telah lihat iaitu Belanda telah memberikan sedikit peluang kepada British untuk menduduki tanah jajahan dia di timur iaitu di Melaka dan juga Betawi. Kerana apa? Kerana perang Napoleon. So dalam perang Napoleon itu kita tahu bahawa Belanda telah memberikan kawasan tanah jajahan dia kepada British untuk duduk sementara sehingga perang di antara Belanda dengan Perancis tamat. Jadi itu perang Napoleon. Jadi kemudian selepas sahaja tamat peperangan itu, maka British perlu pulangkan tanah jajahan itu kepada Belanda. Dan ini telah terkandung dalam surat-surat Q. Surat-surat Q. Jadi itu yang telah menyebabkan British telah pulangkan Melaka dan juga Betawi kepada Belanda. Namun begitu, kita tahu bahawa British dikehendaki untuk mencari pelabuhan yang lebih baik daripada Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang itu jauh di bahagian utara. Jadi agak jauh daripada kawasan perdagangan. Jadi mereka melihat bahawa Singapura ini sangat sesuai untuk dijadikan pelabuhan. Jadi kita nak lihat di sini, hari kita dah lihat bahawa British telah menghantar dua orang, iaitu Stamford Raffles dan juga William Farquhar. Dan kita lihat bahawa Raffles dan William Farquhar telah tiba di Singapura pada bulan Januari 1819 dan pihak British kemudian telah membuat perjanjian awal dengan pentadbir Singapura. Ingat pentadbir bukan sultan pentadbir Singapura iaitu orang yang manage Singapura pada waktu itu iaitu Temenggung Abdul Rahman untuk membenarkan British mendirikan pertempatan di Singapura. Jadi Temenggung Abdul Rahman kata boleh nak buat perjanjian, tapi Temenggung Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian itu perlu mendapat pengesahan daripada siapa? Daripada Sultan, iaitu daripada Sultan Abdul Rahman, iaitu pemerintah Kesultanan Johor Riau. Maknanya di sini, Singapura dulu di bawah Kesultanan Johor Riau. Johor Riau ada Sultan bernama Sultan Abdul Rahman. Jadi Stamford Raffles telah memanipulasikan isu pewarisan takhta Kesultanan Johor Riau untuk mendapatkan pengesahan Sultan. Setelah menyedari bahawa kalau aku, macam cikgu cakap kalau aku minta kepada Sultan Abdul Rahman, confirm tak dapat. Sebab Sultan Abdul Rahman ni ada hubungan baik dengan Belanda. Mestilah Belanda kata pada Abdul Rahman, kepada Sultan Abdul Rahman, jangan bagi British buka pertempatan di Singapura. Nanti mengganggu perdagangan kami. Itu Belanda. Tapi Stamford Raffles dah fikir awal-awal. Jadi macam mana dia nak buat ni? Okey. So dia kata memanipulasikan isu pewarisan takhta. Baik, apa itu isu pewarisan takhta? Jom kita tengok cerita dia. Cerita dia begini. Okey. Baik. Sebelum Sultan Abdul Rahman memerintah, sebelum Sultan Abdul Rahman memerintah, sebelum itu bapa dia memerintah. Sebelum ini bapa dia iaitu Sultan Mahmud Shah yang ketiga
mempunyai 2 orang putera, iaitu Tengku bukan. Itu otak. Tengku Husin, putera sulung, dan juga Tengku Abdul Rahman, iaitu putera bongsu. Tahu tak apa itu sulung dan bongsu? Tahu tak apa itu sulung dan bongsu? Tahu sulung? Sulung tu apa? Sulung tu anak yang pertama. Good order. Sulung tu anak yang pertama. Bongsu tu anak yang terakhir. So Tengku Abdul Rahman ni anak yang terakhir. Tengku Husin ni anak yang nombor 1. Jadi pada tahun 1812, Sultan Mahmud Shah yang ketiga ini telah pun mangkat. Baik, mangkat tu maknanya meninggal dunia. Okey, mangkat Sultan Mahmud Shah ketiga mangkat. Jadi Tengku Abdul Rahman, iaitu anak yang bongsu tu, putera yang bongsu tu datang hadir semasa pemakaman. Maknanya pemakaman tu maknanya pengkebumian almarhum Sultan di Linggar. Pemakaman tu maknanya pengkebumian pengkebumian Sultan Mahmud Shah ni, okey, di Linggar masa tu Tengku Abdul Rahman ada. Tetapi anak dia yang sulung, iaitu Tengku Husin tadi, Tengku Husin itu tidak hadir. Tidak hadir semasa almarhum Sultan dimakamkan. Kerana pada waktu itu Tengku Husin berada di Pahang. Dia buat apa di Pahang cikgu? Tak tahulah. Mungkin masa tu dia bercuti dekat Genting Highland ke? Masa tu cuti kat Genting Highland, kita tak tahulah kan. Whereas Linggar. Linggar sebenarnya adalah kepulauan. Iaitu Pulau Linggar. Sekarang ni di Indonesia. Di Indonesia. Macam cikgu cakap hari tu, dulu Johor Riau besar. Termasuklah Johor Riau tu termasuk sebahagian daripada Sumatera, pulau-pulau Batam, Pulau Linggar, Singapura. Jadi tu dulu sebenarnya Johor. Tu dulu sebenarnya Johor Riau. Okay. Jadi masa itu pula bila Sultan Mahmud Shah dimakamkan, dikebumikan di Linggar, Tengku Abdul Rahman ada. Tengku Husin tak datang. Betul. Besar betul Johor Riau. Betul, dulu besar. Jadi Tengku Husin tak datang sebab waktu itu Tengku Husin berada di Pahang. Jadi bila di Pahang, lambatlah kalau dah sampai berita tentang kematian bapa dia ni. Jadi dia nak balik semula lambat. Jadi oleh sebab itu Tengku Abdul Rahman ini, okey, anak dia yang bongsu tu kan, anak adik dia yang bongsu tu ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau. Dan perkara ini mendapat pengiktirafan, maknanya diiktiraflah oleh orang Bugis dan juga orang-orang Belanda. Kedua-dua ni okey, iktiraf, okeylah. Tengku Abdul Rahman, kamu menjadi Sultan Johor Riau. Jadi bila Tengku Husin balik, okey, bermakna Tengku Husin tidak menjadi sultan. Jadi Tengku Husin diketepikan. Jadi oleh sebab itu Tengku Husin telah berundur dan menetap di Riau. Okey, baik. Teacher, does that mean if the older child comes back, he can take over? The problem is, kesultanan itu telah diserahkan dan dia telah di-announce. Telah di-announce bahawa Sultan kita sekarang adalah Tengku Abdul Rahman. So, menjadi Sultan Abdul Rahman. When you already announce, so, bila Tengku Husin balik, dia dah tak boleh announce dah. Dia dah tak boleh take over. Dia dah tak boleh take over jawatan adik dia. Sepatutnya Tengku Husin yang menjadi Sultan. But then, oleh kerana dia tak ada semasa pengkebumian bapa dia, maka Tengku Abdul Rahman yang dapat jawatan Sultan itu. Jadi Tengku Husin diketepikan means that Tengku Husin tak ada jawatan. If adik tak sihat badan, adik dia sihat. Jadi adik dia Tengku Abdul Rahman telah menjadi Sultan Abdul Rahman. So Tengku Husin bila balik, semua dah announce, Sultan Johor Riau sekarang adalah adik kamu, iaitu Sultan Abdul Rahman. So Tengku Husin kata, okeylah, kalau macam tu tak apalah, saya keluarlah. Jadi Tengku Husin pun pergilah ke Pulau Riau
dan menetap di sana. So, Stanford Raffles tahu tentang cerita ni. Jadi Stanford Raffles ini dia ambil kesempatan. Dia kata apa? Dia mengambil peluang, Stanford Raffles ambil peluang untuk pujuk Temenggung Abdul Rahman. Stanford Raffles bagi tahu Temenggung Abdul Rahman. Temenggung Abdul Rahman. Okey, mari sini. Okey, kamu pergi, okey Temenggung Abdul Rahman, kamu pergi pujuk dan jemput Tengku Hussein datang ke Singapura. Sebab apa? Sebab kami Stanford Raffles akan mengisytiharkan Tengku Hussein itu sebagai Sultan Johor Riau. You see? Jadi dia suruh Temenggung Abdul Rahman pujuk atau jemput Tengku Hussein datang ke Singapura untuk diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Hussein Muhammad Shah. Jadi kalau kita lihat sini, tindakan Stanford Raffles ini telah memanipulasikan isu pewarisan tahta, menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai 2 orang sultan. Ialah suddenly ada 2 orang sultan. Iaitu Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Lingga dan Sultan Hussein bersemayam di Singapura. But then, bagus soalan Sylvia. But what's the point? Bagus soalan ni. Soalan dia macam ni, senang je. Dia macam ni. Bila, let's say, just imagine, katakanlah Sultan ataupun Tengku Hussein datang. Tengku Hussein datang jumpa Stanford Raffles. Stanford Raffles, kenapa kamu panggil Beta datang ke sini? Kemudian Stanford Raffles kata apa? Kami nak melantik dan mengisytiharkan tuanku sebagai Sultan Johor Riau. Nak tak? Of course Tengku Hussein kata, kenapa pula? Yelah, sebab sepatutnya kamu yang jadi sultan. Sekarang ni adik kamu pula yang jadi sultan. Tak bolehlah macam tu. Stanford Raffles. So Stanford Raffles kata apa? Tak apa. Tengku Hussein, biar kami yang akan isytihar kamu jadi sultan. Jadi bila macam tu, Tengku Hussein kata, okeylah, bolehlah. Bolehlah. Jadi jadi Stanford Raffles pun kata, okey, tak apa. Kalau begitu kita buat surat, mengisytiharkan bahawa Sultan Hussein, Tengku Hussein, kamu akan jadi sultan dan bersemayam dan tinggal di Singapura. Okey tak? Tengku Hussein pun kata, okey, bolehlah. Boleh jadi sultan. So, bila dah dilantik jadi sultan tu, Stanford Raffles punya dia macam ni. Tuanku Hussein, Tuanku Sultan Hussein, ampun tuanku dah jadi sultan kan? Ya? Sekarang Beta telah jadi Sultan Johor Riau. Tuanku, sebab tuanku Sultan Johor Riau, Patik punya surat ni, surat untuk penempatan di Singapura, British duduk di Singapura, boleh tak tuanku cop dan sign sahkan? See? Itu tujuan Stanford Raffles, untuk sahkan perjanjian untuk tinggal di Singapura. Itu Stanford Raffles. Smart. Nampak? Jadi, bila dia bagi, kemudian nanti kalau Tengku Hussein kata apa tau? Mana boleh macam tu? Tak boleh. Stanford Raffles kata apa? Sudah pasti Stanford Raffles kata apa tau? Tuanku kena ingat tuanku tu siapa yang lantik? Kami yang lantik tuanku jadi sultan kan? Kami yang lantik tuanku jadi sultan kan? So, tuanku kena, kami dah membuat baik kepada tuanku. Sekarang tuanku tolonglah kami untuk sign ni. Nampak tak? Yes. Very genius. So, Stanford Raffles kata, kami dah bagi tuanku jadi sultan, lantik tuanku jadi sultan. Sekarang tuanku bantu kami lah sahkan perjanjian pertempatan British di Singapura. Of course lah, tak boleh buat apa. Tengku Hussein pun, Sultan Hussein pun, okeylah, sign. Win-win situation. Yes, Jane. Win-win situation. But then, nampak tak? Jadi itulah yang berlaku kepada
kepada Stamford Raffles dan juga Tengku Hussein. Suddenly Sultan Johor Riau memiliki dua sultan, iaitu Sultan Abdul Rahman dan juga Sultan Hussein. Sultan Abdul Rahman di Lingga, Sultan Hussein bersemayam di Singapura. Itulah yang berlaku. It's something there, a big fight. Yes. Ya, betul. So Stanford guy can take advantage of the situation. Yes. Tetapi lu sebab nak. Okay, boleh Johan. Both Sultan cannot agree in something, there will be a big fight. Ya, betul. Sultan Abdul Rahman tahu ke? Tahu. Tahu. Tetapi ini yang berlaku. Jom kita tengok seterusnya. Kita tengok seterusnya. Bila British telah melantik Sultan Hussein tadi, Tengku Hussein menjadi sultan, maka British lagi banyak buat perjanjian lah. Perjanjian dengan Sultan Hussein. Iaitu sebab Sultan Hussein tu dah dia punya side kan, British punya side. So, British seterusnya mengukuhkan penguasaan ke atas Singapura melalui beberapa perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. You see? Iaitu bermula dengan perjanjian pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles telah menandatangani satu perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Baik, apakah kesan perjanjian ini? Kesan perjanjian ini, penempatan British di Singapura itu telah diiktiraf. Maknanya diorang tak perlu jumpa Sultan Abdul Rahman dah. Sekarang jumpa Sultan Hussein je untuk mendapatkan pengiktirafan itu. Kemudian British mulalah lepas dapat diiktiraf tu, lepas Sultan Hussein sign, maka British pun naikkanlah bendera Union Jack. Naikkan bendera Union Jack di Singapura. Dan William Farquhar, yang iaitu kawan baik kepada Stamford Raffles tadi, dilantik sebagai residen pertama Singapura. You see? Nampak tak? Stamford Raffles. Dia tak boleh minta daripada Sultan Abdul Rahman. Dia create another sultan. Dia create another sultan supaya dia boleh dapat pengesahan. You see? Yes. Dia create another sultan untuk dapat pengiktirafan tu. Susah ke nak create sultan ni? Susahlah sebab mestilah keturunan-keturunan sultan juga. Bukan boleh create suka-suka, tak boleh. Bukan boleh pilih choose anybody untuk jadi sultan. No. Bila orang tanya, kenapa Sultan Hussein jadi sultan? Sultan Hussein kan dulu anak pertama kepada Sultan Mahmud. Dan tentulah dia layak menjadi sultan, you see. Orang tak boleh nak argue. Kemudian habis Sultan Abdul Rahman tu, Sultan Abdul Rahman tu dilantik oleh Belanda dan juga dilantik oleh Bugis. Ini kami yang lantik. You see, kedua-duanya valid ke? Valid. Sebab dua-duanya adalah datang daripada Sultan Johor sebelum ini, iaitu Sultan Mahmud Shah. Valid tak? Betul juga. You see? Nampak tak? British telah manipulate ataupun manipulasi keadaan ini. You see? Yeah. That's when Johor Riau separates. Belum lagi. Sekejap lagi, belum lagi. Baik. Kemudian, selang 5 tahun kemudian, kemudian Residen Singapura, iaitu John Crawford pada tahun 1824, for the conflict between Johor Riau, that's what happened for the conflict between Johor Riau. Nanti kita cerita. So, Residen Singapura, iaitu John Crawford telah menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan juga Temenggung Abdul Rahman. But then, kali ini, this is the worst part. Paling teruk. Tengok perjanjian ini, dia kata apa? Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Serah kepada British untuk selama-lamanya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat, Sultan dan Temenggung
Okey, hilang kedaulatan ke atas Singapura. Maknanya hilang kuasa ke atas Singapura. Dan sebagai gantinya, Sultan dan Temenggung akan diberikan bayaran pampasan. Dan juga pencen bulanan. Okey, dapat pencen seumur hidup. Nampak you see? Ya, sebab Tengku Hussein ataupun Sultan Hussein ini di bawah pengaruh British. So, bila British minta apa sahaja pun, Sultan Hussein terpaksa beri. Terpaksa beri sebab Sultan Hussein itu dilantik oleh British. Nampak tak? That's the problem. You see, inilah isu sebenar. Di mana Singapura telah diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Habis telah diberikan kepada British. Sultan Hussein dengan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura. Dan Sultan dan Temenggung hanya diberikan bayaran pampasan dan juga pencen bulanan seumur hidup. Kenapa Sultan Hussein tu letak jawatan? Mana ada letak jawatan? Dia macam ni. Ryan. Bila Singapura diserahkan kepada British, maknanya Singapura akan menjadi milik British. Bila milik British, Sultan dan Temenggung ada kuasa lagi tak dekat Singapura? Tak ada. Tak ada. Okay. But then ada yang tanya. Sylvia tanya, why they cannot argue back, cikgu? Baik, dia macam ni. Sylvia, let's say lah, cikgu lantik kamu menjadi ketua kelas. Cikgu lantik kamu menjadi ketua kelas. Okey, kemudian kamu dikehendaki untuk buat kerja bagi pihak cikgu. Katakanlah kemudian cikgu kata apa? Okey, sekarang Sylvia, kamu dikehendaki untuk memberi duit kepada cikgu. Kan? Jadi kamu kena bagi duit pada cikgu. Okey, setiap hari. Contoh. Kemudian Sylvia cakap, mana boleh cikgu? Jangan melawan. Kalau kamu melawan, cikgu akan lucutkan jawatan kamu jadi ketua kelas. Alamak cikgu, janganlah macam ni. Kalau nak bagi. You see? Maknanya apa? Bila cikgu melantik kamu, bermakna kamu telah menjadi bawah penguasaan cikgu. Betul tak? Serupalah macam Sultan Hussein. Bila dia dilantik oleh British, maka dia terpaksa ikut kata British. So segala perjanjian yang dibuat, so Sultan Hussein terpaksalah sign. Yes, betul. So smart and so wrong at the same time. Yes, betul. This is sejarah. You see? Nampak tak? Bahawa Singapura telah diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. So that is the very bad story lah. Very bad part lah. Worst part lah. Ini yang teruk sebenarnya. Baik. So, bagaimana kamu rasa tindakan Stanford Raffles itu? What do you think? Apa kamu rasa tentang tindakan Stanford Raffles tu? Is it smart? Adakah kamu rasa dia memang sangat bijak? Ataupun adakah kamu rasa take advantage betul-betul? Is it? Apa yang kamu rasa, guys? Daeng. Aiman? Yeah. Big brain and math at the same time. Yes. Betul. Nak buat macam mana? This is sejarah. Dia smart. That's why kalau kita ingat, kenapa kita belajar sejarah? Kerana kita perlu take lesson daripada itu. Maknanya kita kena berhati-hati dengan segala perjanjian, dengan segala tanda tangan yang kita buat. Kalau tidak, macam ni, nampak? Tak pasal-pasal Singapura dulu kita punya, Johor punya, sekarang dah jadi British punya. See? Inilah kesimpulan daripada peristiwa itu. The real mastermind. Betul? Stanford Raffles. Jadi itulah yang berlaku di Singapura. Jadi
bila kita lihat di Singapura apa yang telah berlaku itu, maka di manakah perjanjian dia? Okey, kalau kamu nak tengok perjanjian dia, inilah perjanjian dia pada Sultan Husin dengan Temenggung serta Stamford Raffles, iaitu ini sebahagian daripada syarat perjanjian 6 Februari itu ya. Perkara yang keempat, maka Datuk Temenggung ada perjanjian selama-lamanya yang company Inggeris boleh duduk dan pelihara. Seperti janji ini, tiada ia boleh masuk bicara atau lepas masuk di dalam daerahnya pada segala bangsa yang lain daripada bangsa Inggeris. Maknanya di sini, Singapura akan ada perjanjian di antara British dengan Temenggung. Itu maknanya perjanjian itu menunjukkan Singapura di bawah British dan juga Temenggung. Dan kalau kita lihat, maka apabila datang Seri Sultan yang di jalan sampai di sini boleh habiskan segala perkara-perkara hal perjanjian ini, dan tetapi baiklah company Inggeris boleh pilih salah satu tempat mahu dinaikkan bala tenteranya dengan alat perkakasnya dan menaikkan bendera company Inggeris, maka dari ini diturunkan tanda tangan dan cap kedua kita di dalam kertas ini tatkala diperbuat surat ini kepada 4 hari bulan. Dia punya bahasa Malaysia dia memang bahasa klasik. Bahasa Malaysia dia bahasa klasik, bahasa Melayu klasik. Jadi memang sukar untuk difahami. Namun, kita tahu bahawa perkara kelima ni maknanya British boleh menjadikan Singapura sebagai pangkalan tentera dia. Jadi kemudian di halaman terakhir ada COP, nampak tak? Inilah COP mohor Sultan dan juga Temenggung serta British. Di Sultan, Temenggung dan juga British, masing-masing COP perjanjian itu. Maka perjanjian itu telah menjadi valid. Nampak tak? Jadi inilah dia perjanjian di antara British dan juga Sultan Husin dan juga Temenggung. Baik. So kita tengok seterusnya apa yang berlaku. So kita akan lihat perluasan kuasa British di Melaka. Okey, setakat ni boleh faham tak perluasan kuasa British di Singapura? Faham tak tentang isu pewarisan takhta ni? Faham. Faham okey. Baik. So kalau kamu dah faham, first time I'm so invested in sejarah story. Yes. Okay. So bagus. Boleh beri fokus. Baik. Kita nak sambung dengan Melaka terus. But then, untuk Melaka ini, kita akan tengok. Untuk Melaka ni kita akan tengok iaitu kita akan tengok perluasan kuasa British di Melaka. Baik. So soalan dia begini. Iaitu yang kita terfikir. Cikgu, kalau katakanlah Singapura itu telah diambil oleh British tadi dalam perjanjian dengan Sultan Husin, but then Johor tak buat apa ke? Belanda, especially Belanda, tak buat apa-apa ke? Sebab dulu Singapura di bawah Belanda, pengaruh Belanda. Sekarang Singapura di bawah British. So takkanlah Belanda duduk diam aja. Takkan dia diam aja kan? Mesti dia buat sesuatu. Betul tak? Mesti Belanda akan, tak boleh jadi ni. Mesti fight ni. So memang berlaku. Jom kita tengok. Memang berlaku fight ni iaitu kita lihat Baik. So kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini. Tentang Melaka. Melaka ni sebenarnya merupakan pelabuhan strategik di Selat Melaka yang berjaya dikuasai oleh British selepas kejayaan menduduki Pulau Pinang dan juga Singapura. Dan British dapat menguasai Melaka ni melalui strategi pakatan dengan Belanda. Instead of, kalau kita lihat diorang berperang, rupanya diorang berpakat. I thought Belanda dengan British akan fight. No. Diorang collaborate lagi. Macam mana tu? Jom kita tengok. Kita lihat faktor pakatan British Belanda. Di mana kita lihat still one collaborate. Best friends goal baik kita lihat Baik. Pakatan British dengan Belanda ni
berlaku berdasarkan perkembangan yang berlaku di alam Melayu dan di Eropah. Okey, ada banyak faktor yang membawa kepada pakatan antara dua kuasa Eropah ni. Okey, ada banyak faktor. Diorang berpakat tahu faktor-faktor pakatan British. Pertama sekali, okey, sebenarnya untuk menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. You see okey, ini rentetan daripada British dapat Singapura. You see bila pendudukan British di Singapura itu sebenarnya telah menimbulkan pertikaian dan menyebabkan hubungan antara British dengan Belanda di alam Melayu semakin tegang. Means that at first British dengan Belanda sebenarnya hubungan dia dah macam alamak. Okey, dah menjadi tegang. Tinggal nak crack je, tinggal nak putus je. Sebab apa? Sebab British duduk di Singapura. Jadi Belanda tak puas hati. Jadi diorang bertikai. Sebab apa alasan dia? Okey, kalau kita lihat British kata British telah berjaya memajukan Singapura dalam tempoh yang singkat. Singapura jadi maju. Come on. Di bawah kami British di bawah kami, Singapura majulah. Dan British kata apa? Kami akan mempertahankan kedudukan kami di Singapura. Sebab kami dah majukan Singapura. Dan kami yakin, dia kata, Singapura akan jadi pelabuhan bebas dan pangkalan tentera yang penting di alam Melayu. Itu British kata, come on lah, kami dah majukan Singapura ni kot. Okay, kami akan pertahankan Singapura. Belanda pula kata, British. Ni Belanda pula Belanda kata apa tau? British. Singapura tu sebenarnya berada di bawah lingkungan kami. Di bawah lingkungan pengaruh Belanda kami. Kami nak British berundur daripada Singapura. Go. Keluar daripada Singapura. Dan satu lagi, Belanda dia bimbang. Kemajuan Singapura nanti, kalau Singapura maju, ini akan affected, akan menjejaskan affecting perdagangan di Betawi, iaitu pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. So Belanda kata apa? Kalau British kamu buka di Singapura, kalau kamu lagi maju di Singapura, habislah pelabuhan kami di Betawi. Mana boleh macam ni? You see? Masing-masing ada reason. Masing-masing ada reason kenapa nak fight. Ini pertikaian antara British dengan Belanda, you see. But then, kalau kita lihat, jadi diorang nak menamatkan pertikaian. Macam mana nak tamatkan perbalahan antara British dengan Belanda ini? So kita tengok, mereka lihat balik. Teringat dulu dasar persahabatan. Dulu Belanda kata apa? Dulu British ni kawan baik kami. British pun kata apa? Nak bergaduh pun, dulu Belanda ni kawan baik kami. You see? Best friend sebenarnya, kan? Jadi, so dasar persahabatan British dan Belanda di Eropah. So, sebenarnya di Eropah, mereka bersahabat. Sebab Sedap Ina. Sedap Ina. Bagi balik pun logo. Dah kenapa kau ni, Ryan? Kau ni tiba-tiba spoil lah kau ni, kan? Sorry. Baik, persahabatan di Eropah. Sebab Belanda dengan Britain dekat. Sebelah-sebelah je. Britain tu pulau, Belanda tu sebelah dia. Jadi memang dekat. Jadi kedudukan Belanda memang berdekatan dengan Britain. Jadi diorang bersahabat. So British mengambil pengalaman semasa perang Napoleon dulu. Perancis menjadikan Belanda sebagai pengkalan untuk menyerang Britain pada tahun 1795. Jadi Belanda fikir, tak payahlah gaduh-gaduh, kita perlu berbaik-baiklah. Belanda perlu berbaik-baik dengan British yang pernah menjaga jajahan Belanda di timur semasa perang Napoleon. Itu yang kita tengok balik, kan? Yang dalam surat-surat Q tadi. Jadi dia fikir balik, dalam surat Q dulu
Okey, kita dah buat perjanjian dengan Belanda yang kita ni akan menjaga kawasan Belanda kan. Sementara perang Napoleon, maknanya British dengan Belanda ni kita fikir-fikir balik kawan baik kita ni. Jadi, penyelesaian untuk perdamaian ini Belanda dan British sebenarnya mahu mengelakkan peperangan. Okey, yang pernah berlaku dulu. So, Belanda pun tidak mahu terbeban dengan masalah kewangan yang semakin lemah selepas perang Napoleon. Selepas perang Napoleon, Belanda banyak habiskan duit untuk perang itu. Jadi dah banyak kerugian. So, tak naklah lagi menambahkan kerugian. So, oleh itu penyelesaian mesti dilakukan melalui rundingan ke arah perdamaian. You see? Akhirnya, Belanda ingin berbaik-baik dengan British. Apa sebab dia? 3 sebab. Pertama, kenapa British dengan Belanda nak berbaik-baik? Sebab pertama nak menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. Kemudian yang kedua, dah memang dasar persahabatan British dan Belanda di Eropah. Kemudian yang ketiga, untuk penyelesaian dalam bentuk perdamaian. Kita berdamailah. Buat apa nak berperang? Pertikaian tu argument. Yes, betul Aaron. Pertikaian tu adalah argument. Yes, betul. Jadi mereka nak menyelesaikannya secara aman damai. So macam mana diorang buat? Maka mereka pun buatlah pakatan British dan Belanda. Kita nak tengok apakah kesan dia. So mereka pun buat kesan pakatan British dan Belanda menyebabkan termeterainya perjanjian penting ini. Perjanjian London 1824 ataupun Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Sebenarnya kedua-dua perjanjian ini sama. Cuma dua nama yang berbeza. Dua nama yang berbeza. Perjanjian London dan Perjanjian Inggeris Belanda. So, perjanjian ini bertujuan untuk menamatkan pertikaian dan hubungan yang tegang antara dua kuasa Eropah ini. Demi menjaga kepentingan masing-masing di alam Melayu. So, melalui perjanjian ini juga British dapat menguasai. Melalui perjanjian inilah British dapat menguasai Melaka. Apabila berlaku pertukaran wilayah antara British dengan Belanda. Ya Allah, boleh bertukar wilayah. Macam mana tu cikgu? Bertukar wilayah. Baik. Apakah tukar wilayah tu cikgu? Tukar wilayah tu begini. Iaitu inilah dia Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Kamu tahu perjanjian London ni, Masya Allah. Pening. Pertama sekali, kalau kita lihat, perjanjian London ini, astaga banyaknya. Perjanjian London 1824 ini ditandatangani oleh di antara British dan Belanda. Kandungan perjanjian ni tentang apa cikgu? Jom kita tengok. Baik. Perjanjian London ini, perjanjian yang pening. Korang tengok je. Perjanjian London ini, dibuat tanpa merujuk Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah kerajaan alam Melayu. Tetapi, perjanjian inilah yang memberikan kesan kepada kerajaan alam Melayu yang kekal hingga hari ini. Kerana apa? Kerana perjanjian inilah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan penguasaan Selat Melaka oleh British. Macam mana tu cikgu? Dia begini. So, kalau kita lihat antara syarat perjanjian London. Ini syarat perjanjian London. Korang tengok. Syarat perjanjian London. British kenapa tahu? British, kamu kena berundur dari Sumatera. British yang ada di Sumatera kena keluar. Dan serahkan Bangkahulu kepada Belanda.
Okey, Bangka Hulu kawasan di Indonesia serahkan kepada Belanda, dan kemudian Bangka Hulu tu nama tempat. Nama tempat. Dan tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Manakala Belanda pula Belanda pula mengiktiraf pertempatan British di Singapura, kemudian menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Baik, ini syarat perjanjian London 1824. Mungkin kamu tak berapa nampak lagi sebenarnya, tak berapa nampak tentang apa sebenarnya kesan perjanjian ini. Kalau habis-habislah boleh tak? Boleh. Baik. Begini, cikgu akan tunjukkan kamu daripada sudut satu peta, di mana peta itu akan menunjukkan macam mana sebenarnya kisah benda ni. Sebab cikgu tahu ramai yang mungkin tak berapa faham. Mungkin yang macam blur-blur. Benda ni cikgu, saya blur lah cikgu tentang benda ni. Okey. Mari sini cikgu tunjukkan sebenarnya apakah cerita sebenarnya ni. Okey. Baik. Okey, cikgu tengah tengok tentang peta ni sekejap. Okey. Okey, so mana kawasan dia ni? Okey, kejap Okey, so okey. Baik. Inilah dia. Okey. Baik. Ada kaitan dengan cerita British Belanda? Escaping class. Okey. Baik. So kita tengok Baik, yang ini. Okey, kita tengok peta based on peta ini. Okey, based on peta yang ada di sini. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu untuk pengetahuan kamu semua, okey, dulu Johor Riau. Macam cikgu pernah lukis kan. Johor Riau, ini Johor Riau. Okey, ini dulu Johor Riau. Okey, Johor Riau termasuk juga ini. Okey, ini Johor Riau. Sampailah kepulauan ini, sampailah sini, dan juga seluruhnya ini Johor Riau. Johor Riau Okey, dan juga ini adalah semua Pulau Sumatera. Okey, Bangka Hulu ini, Bangka Hulu ini ada satu kawasan di sini, ini British punya. Okey, ini British punya. Okey, dan juga Pulau Pinang pun British punya. Betul? British punya. Baik. Kemudian Betawi ini pula, ini pelabuhan Betawi. Betawi ini Belanda punya. Cikgu buat bulatlah. Cikgu buat bulat. Iaitu berkaitan dengan Belanda. So, apabila British dah masuk ke Singapura kat sini, yang tadi bila dapat daripada Sultan Husin kan, dapat daripada Sultan Husin tu, agak-agak kamu kan, sudah tentulah ini di bawah kawasan Johor Riau, betul? Johor Riau kan? Johor Riau. Dulu Johor Riau, dan Johor Riau ni kawan baik dengan Belanda. Jadi apabila dah termasuk, dah mula konflik. Bila konflik, diorang buat perjanjian London 1824. Perjanjian London tu kata apa cikgu? Perjanjian London kata apa? Iaitu dia kata begini. Okeylah, kalau macam tu, baik. Dia kata apa? Pertama sekali, iaitu Bangka Hulu akan diberikan kepada Belanda. Dulu British Dulu British, so dah jadi Belanda punya. So tukarkan dengan apa? Belanda kan ada duduk di Melaka sini kan? Belanda dulu ada duduk di Melaka sebab selepas kalahkan Portugis. Jadi yang ini diserahkan kepada British. Jadi secara automatiknya British telah dapat Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Baik, setakat ini boleh faham tak? Tak faham bagi tahu. Setakat ini boleh faham tak? Okay. So, a bit confused. Okay, baik. Baik, boleh, tak ada masalah.
Pening. Sebab itu dia kena jelas benda ni Kena jelas benda ni. So, okay. Let's say lah kawasan ini cikgu kembali kepada asal dia. Okay, ini kawasan Johor Riau. Okay, kawasan Johor Riau. Ini yang cikgu bulatkan ni kawasan Johor Riau British kat mana cikgu? Okay, British ada di Pulau Pinang ni. Okay. Dan juga ada di Singapura. Okay. Baik. Kemudian British juga ada di Bangkahulu. Ni Bangkahulu dulu British. Baik. Belanda pula ada di Betawi. Okay. Dan juga Belanda telah okay. Belanda kan kawan baik Johor Riau. Betul? Kawan baik Johor. Bermakna ini pun juga adalah kawasan pengaruh Belanda. Betul? Okay. Baik. Itu first. Mula-mula. Baik. Kemudian, apabila Singapura ini telah diambil oleh British, maka berlaku pertikaian. Bila berlaku pertikaian, maka apa yang dia buat iaitu diorang buat perjanjian London 1824 ataupun perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Baik, perjanjian tu kata apa? Baik, kita tengok Perjanjian tu kata bahawa yang ini ni VOC. Mana ni tadi? Kesan perjanjian London dan perjanjian London, persaingan kuasa barat dan kesannya mana pula perjanjian tadi? Okey. Baik, antara syarat dia. Ni dia. Okey, British kena berundur dari Sumatera dan menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda. Maknanya, baik, dulu British ada dekat sini. So British ada dekat sini dekat Bangkahulu. Okey. Maka British ada dekat Bangkahulu, so British kena keluar daripada sini. So kawasan ini akan menjadi apa? Menjadi milik Belanda. Kawasan ini telah menjadi milik Belanda, Bangkahulu tu. Okey. Dan kemudian paling penting British tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau dan kepulauan lain di selatan Singapura. Maknanya dekat peta ni, so British dia tidak akan buka kawasan di bawah ni lagi. So British dah tak ada area-area bawah. So ini dah tak ada. Ini dah tak ada. So British hanya ada di kawasan ini sahaja. Ini sahaja. So ini akan jadi kawasan British. Kawasan British. Itu kalau mengikut perjanjian tu. Baik. Manakala untuk Belanda pula mengiktiraf pertempatan British di Singapura, menyerahkan Melaka dan jajahan takluknya kepada British dan tidak membuka pertempatan baharu di tanah Melayu. Maknanya, kalau ikut peta ni, maksudnya, Belanda dah tak berkuasa di sini. Iaitu dulu Belanda ada kat Melaka. Ada kat Melaka, dah bagi pula pada British. So, kawasan ini dan seluruh ini telah menjadi kawasan milik Belanda. You see? Milik Belanda. Maknanya dia exchange macam tu. British berkuasa di tanah Melayu. Manakala Belanda berkuasa di bawah daripada Singapura dan bawah dia. Saya ada kopi lagi. Habis. Saya nak kopi lagi. Boleh? Thank you. Thank you, sayang. Di sini nampak tak? Bahawa Singapura berkuasa di atas, iaitu daripada Singapura dan ke atas itu British, manakala Singapura dan ke bawah itu adalah kawasan Belanda. But you see, what happened kalau macam ni? Kamu tahu keburukan dia apa? Keburukan dia adalah
So kalau kita lihat keburukan dia, okey, keburukannya adalah, perasan tak bahawa dulu Johor Riau adalah di sini. Ini Johor Riau, betul? Kan cikgu lukis tadi ni Johor Riau macam ni kan? Ni Johor Riau. So Johor Riau bila dah buat perjanjian Inggeris Belanda, Johor Riau telah terbahagi dua. You see? Telah terbahagi dua. Iaitu kawasan atas ini di bawah British dan kawasan bawah ini di bawah Belanda. Boleh faham? So Johor Riau telah separated. Telah terbahagi dua. Iaitu yang atas tu di bawah pengaruh British dan di bawah Singapura itu di bawah pengaruh Belanda. Nampak tak? So apa yang berlaku? Nampak perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau dan penguasaan Selat Melaka oleh British. So daripada sinilah start di mana Johor Riau menjadi kecil. Johor menjadi kecil. Johor jadi ini saja. Ini saja. So sepatutnya Johor tu sampai bawah. Sampai bawah ni. Tapi oleh kerana telah dipisahkan oleh perjanjian London itu, maka Johor telah menjadi saiz sekarang ni. Kopi. Kopi tarik. Tarik. Thank you. Baik. So itu adalah berkaitan dengan pengaruh Belanda dan juga pengaruh British dalam perjanjian dalam perjanjian London 1824. So semua bermula daripada mana cikgu? Bermula daripada pengambilan iaitu pengambilan British. Pengambilan British ke atas apa? Ke atas Singapura. So itulah yang berlaku. So kamu rasa macam mana? Kan? Punca semua salah British. Yes. Asalnya salah British ambil Singapura. Bila salah British ambil Singapura, Belanda dah marah. Bila Belanda dah marah, dia orang buat pakatan pula. Okey, kau ambil kawasan sana, aku ambil kawasan sini. Nampak tak? Belanda dengan British. So, siapa yang untung? Itulah sebenarnya. Okey, berkaitan dengan perjanjian London ini, iaitu perjanjian ini menyebabkan kita tengok Selat Melaka dan Selat Singapura dijadikan sempadan yang memisahkan wilayah pengaruh British dan wilayah pengaruh Belanda. Maknanya kalau dekat peta tu, kalau kamu tengok sebenarnya Selat Melaka ni Selat Melaka ni dan juga Selat Singapura inilah yang akan menjadi border di antara British area dengan Belanda punya area. You see? Nampak tak? Jadi itu yang berlaku. Baik. Dan kalau kita lihat British dan Belanda hanya mengutamakan kepentingan mereka terjamin. Dan dia tak fikir pun meminggirkan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Dia tak fikir pun kerajaan alam Melayu ni. Dan mewujudkan entiti geopolitik yang baru dikenali sebagai Tanah Melayu di bawah pengaruh British, dan yang pengaruh Belanda itu dikenali sebagai Hindia Timur Belanda. Kamu kena tahu bahawa kawasan Indonesia ini dulu sebelum merdeka, kawasan Indonesia ini semua dipanggil Hindia Timur. Hindia Timur Belanda. Bukan Indonesia, nama dulu dia Hindia Timur. Dan nama kita ditetapkan sebagai Tanah Melayu. So itulah yang berlaku akibat daripada syarat-syarat perjanjian London ini. So inilah yang menyedihkan. Menyedihkan. Hindia kan? Ya betul. Jadi perpecahan. Why they don't have a say in the perjanjian Sultan Amin? Okey, baik. Perjanjian London tu di antara British dengan Belanda. So diorang bagi-bagikan pengaruh kawasan. Tak ada pun jemput Sultan.
So what is the reaction of Sultan? Apakah reaksi Sultan? Baik, inilah dia antara reaksi Sultan ini. What happened? Okay, so pertama sekali kita tahu bahawa perpecahan lingkungan kawasan. Yang kedua, perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Johor Riau ini telah pecah. Bila pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda menamatkan keunggulan Empayar Kesultanan Johor Riau. Okay. So telah berpecah belah. Singapura jadi tanah jajahan British. Okay. Singapura jadi tanah jajahan British dan Johor dan Singapura diperintah oleh Sultan Hussein Muhammad Shah dan Temenggung Abdul Rahman berada di bawah pengaruh British. Ya. Manakala Sultan dan Temenggung kita tahu tadi telah didesak menandatangani perjanjian menyerahkan Singapura kepada British, dan Sultan Hussein sebenarnya bila dia dah tak ada kuasa, dia tinggalkan tempat persemaiannya, maknanya dia tinggalkan Singapura dan pindah ke Bandar Hilir, Melaka. Okey, dan pemerintah Johor kemudiannya memindahkan pusat pemerintahan Johor ke Johor Bahru lah. Kemudian okey, berakhirlah Kesultanan Riau Lingga. Johor Riau dan Riau Lingga itu yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman, adik kepada Sultan Hussein tadi tu. Sekarang ni Sultan Abdul Rahman berada di bawah pengaruh Belanda. But then pada tahun 1911 Kesultanan Riau Lingga ini dihapuskan, eliminate, dihapuskan oleh Belanda. Dan wilayah Riau Lingga itu kemudiannya diperintah secara langsung oleh Belanda melalui Residen Riau. Okey. Kenapa dihapuskan? Bagus. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu, apabila Belanda memerintah, mereka tidak mahu lagi sistem sultan-sultan. Maka mereka telah tamatkan semua kesultanan yang ada. Kesultanan yang ada mereka hapuskan, tinggallah raja-raja itu saja dan juga pemerintah semua, okey, semua duduk di bawah Belanda, dan Belanda memerintah kawasan itu secara gubernur. Nampak tak? Antara British dengan Belanda, sebenarnya British lagi baik. Sebab British dia tak hapuskan sultan. Belanda hapuskan sistem kesultanan ini. You know what? Indonesia sampai sekarang tak ada sultan. Indonesia sampai sekarang tak ada sultan. Mana ada sultan dah? Dia pakai presiden. Tak ada. You see? So kira untunglah juga Malaysia ni, tanah Melayu di bawah pemerintahan British. Why? Because British at least dia ada memberi peluang kepada sultan untuk memerintah. Okay. Baik. So di sini kita lihat, okay, inilah dia Sultan Abdul Rahman, okay, pewaris tahta kerajaan Lingga yang telah macam Perdana Menteri ke cikgu? Bukan. Diturunkan tahta oleh Belanda, dan inilah dia makam Sultan Hussein. Baik. Banyak sebenarnya. Okey. Baik. Sebenarnya mungkin ada yang bertanya, cikgu, Jokowi tu macam Perdana Menteri ke cikgu? Tidak. Jokowi itu sebenarnya adalah presiden. Dia macam yang di-Pertuan Agong. Cuma dia bukan sultan. Dia boleh digantikan melalui pilihan raya. So is a president. Sebab itu Jokowi ialah presiden. Dia bukan Perdana Menteri. Dia presiden. Kalau dia presiden, maknanya dia ketua negara, dia jugalah Perdana Menteri. Dia pegang dua-dua. Lain. Presiden dengan Perdana Menteri lain. No. Kalau presiden, dia bukan royal blood. Dia bukan royal bloodline. Presiden bukan. Presiden kita choose by election. By election, kemudian kita choose dia akan jadi presiden. Itu perbezaan dia. So, after Presiden Jokowi turun, so kita boleh choose. Baik, untuk negara yang ada presiden, dia tak ada Perdana Menteri. Untuk yang ada presiden, dia tak ada Perdana Menteri. Sebab presiden tu akan run the government. Presiden akan run the government. You see, bagi pihak negara dia.
Malaysia lain. Malaysia adalah sistem raja berperlembagaan, means ada king and then ada prime minister. So prime minister yang runkan the government untuk membantu Agong. So Agong kena approve dan Perdana Menteri atau Prime Minister run the government. Kalau Presiden tak ada. Presiden the only one ke atas. Dia run the government. But then kalau rakyat tak suka dia, dia boleh diturunkan, gantikan dengan orang lain. So itu perbezaan Presiden dengan Prime Minister ataupun Agong. Ya. Okay. I don't know how to spell 2.0. But then dia kisah tadi, Belanda dengan British tadi, kamu tahu kisah dia macam mana? Macam ni lah. Rumah kamu sekarang kamu duduk, suddenly ada dua orang. Dua orang, okay, dia berdiri di luar rumah kamu. Kemudian dua orang tu borak, kemudian dia tunjuk rumah kamu. Borak, dia tunjuk rumah kamu. Kamu pun cakap, apa kenalah dua orang ni berdiri kat depan pintu kemudian borak-borak ni? Kamu tak kenal waktu tu. Kenapa kamu datang? Encik, ni kenapa ya? Kemudian dua orang tadi cakap apa tau? Kami sedang berbincang untuk menjual rumah ini. So kita nak bahagikan rumah ini, bahagian bilik belakang untuk saya, bahagian bilik belakang untuk dia. Kamu tuan rumah ni, kamu akan tanya apa? Kenapa kamu nak bincang pasal rumah saya? Ini rumah saya. Kan? Kenapa pula kamu yang nak bahagi-bahagikan? Tidak, nanti kawasan rumah tu nanti akan diberikan pada dia. So kami dah bagi-bagilah semua. So kami tengah buat perjanjian ini di antara dua ni. Kamu sebagai tuan rumah kata apa? Kenapa tak tanya saya? Saya tuan rumah ni. Kenapa kamu tak tanya saya? Saya yang ada di rumah ni. Kamu marah tak? Confirm lah kamu marah kan? Kenapa orang luar bagi-bahagikan tanah kamu padahal kamu kat dalam rumah ni? Hello, ni rumah aku tau. Ini rumah aku. Kenapa kamu nak bahagikan rumah aku? Nampak tak? Pergi tumbuk mereka dah. Yes. Maksudnya di sini, this is what happened to Johor. Kerajaan Johor Riau, okay, tak ada apa-apa pun, tak mengganggu pun Belanda, tak mengganggu pun British. But then Belanda dengan British yang buat perjanjian, suddenly diorang bahagi-bahagikan tanah. Johor macam, kau kenapa ni? Kau tak tanya pun Sultan? Tak tanya pun Sultan ni? Kan Sultan sebagai owner of the kerajaan, you should ask first. Yeah, betul. You mean even if ada war, Johor will still lost over British and Belanda tentera? Yes, might be. Sebab kerana apa? Kerana Johor, okay, kita tahu, okay, kekurangan dari sudut ketenteraan. Dan juga kalau kita lihat, British dengan Belanda memang kuat dari segi ketenteraan. Jadi di sini mereka boleh bahagikan tanah jajahan Johor itu secara suka-suka mereka je. Buat macam rumah tu, macam tanah tu, mak bapak dia orang punya je. You see? Kan? So di sini kalau kita lihat whether kamu berpaut kepada, kalau kita tengok okay, Johor, you should not berpaut pada Belanda and you should not berpaut kepada British. Why? Kedua-duanya is scammer. You deal with scammer, scammer dengan scammer akan berkawan baik. Dan bila berkawan baik, dia akan scam kamu juga. So, dia bangsa dia adalah kita juga. Lagi power scam dia. Lagi power scam dia. See? So, this is apa yang kita kata sebagai satu pengajaran besar bahawa jangan bergantung kepada kuasa luar. Because might be kuasa luar akan ada dia punya hidden agenda untuk mendapatkan kuasa-kuasa dan juga mendapatkan wilayah pengaruh. Ya, betul. So what do